minum je gitulah. Susu kurma tu. Sebenarnya kita boleh buat dia jadi buah-buahan harian kita. Tak perlu nak ambil suplemen yang macam-macam, tuan-tuan. Ambil buah-buahan syurga ni pun dah cukup sebenarnya. Secara konsisten kita makan buah-buahan syurga. Disebut juga dalam Quran, ya, contoh seperti zanjabila. Kalau kita hari Jumaat kita solat, baca surah Sejadah, baca surah Insan. Ya, kalau kita hafal, kita baca surah Insan itu ada sebut zanjabila. Apa makna zanjabil? Halia. Halia ke? Kita duk minum teh halia nak buang angin ke? Zanjabil tu, itu syurga tau, halia. Yang kita duk masak sup tu ibu kan, halia tu. Sebenarnya dia adalah daripada syurga tu. InsyaAllah kita ni belum masuk syurga lagi dah bedal buah-buahan syurga kan. Dengan penuh rakusnya kita makan. Ya, tapi alhamdulillah lah itu nikmat Allah. Jadi kita tak apa, kita makan nikmat-nikmat Allah. Tapi sudah tentulah bila berada di syurga itu tidak samalah dengan rasanya di dunia ini. Ya, walaupun kita dah makan rasa benda-benda itu semua. Baik. Seterusnya wa kawa'iba atraba. Baik. Wa kawa'iba atraba, iaitu yang ini yang dipanggil bidadari-bidadari. Kalau dalam tafsir disebut perawan-perawan. Atraba, yang sebaya umurnya. Kita di sini macam-macam umur kan. Kalau umur ustaz, alamak keluar kat FB, tak apalah sebutlah. Tak ada habis nak tipu pun. 39 umur saya. 39, tak nampak dah 39 kan? Cakaplah bagi tahu macam tu, insyaAllah ustaz datang selalu sini. 39, okey. Ada tuan-tuan, puan-puan yang saya boleh panggil ayah anda, bonda pun umur dah berapa kan. Alhamdulillah masih sihat. Alhamdulillah kita boleh ibadat hari ini. Baik, tapi bila di syurga besok, sebaya umur kita semua. Kat sini mungkin saya panggil abang, saya panggil ayah anda, saya panggil bonda, saya panggil adik, saya panggil anak. Tetapi di syurga besok kita sebaya tau. Kita panggil bro je. Bro. Kita panggil sebaya je semua. Kalau kita ingat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, bila Nabi bagi tahu pada seorang wanita tua kan, kata orang tua tak ada dalam syurga. Berasa makcik tu kan, berasa dia, ya ke tak ada orang dalam syurga, tak ada orang tua. Malah sebab dalam syurga tu semua sebaya je. Dikatakan kalau riwayat bahawa Nabi Isa alaihissalam, ya, kalau saya lah sendiri pengalaman bila pergi Palestin tu, bila kita dapat tengok tempat Nabi Isa diangkat ke langit itu dipanggil apa namanya, bahasa orang putih dipanggil the hall of the hall of one night kan, saya tak ingat. Sebab dia cerita malam itulah Nabi Isa selepas dia melakukan perbincangan dengan pengikut-pengikutnya, ketika itulah Allah angkat dia di tempat itulah dikatakanlah kan. Jadi tempat tu boleh dilawati walaupun orang Kristian banyak di situ. Jadi Nabi Isa ni ketika diangkat ke langit, kata ulama lah, umurnya adalah 33 tahun. Ada tak adik-adik saya umur 33 ni? 33. Nampak semua tawatai ni. Saya masih berbisa. Umur 33. Nabi Isa diangkat ke langit umur 33. Kalau kita zaman sekarang, kalau dulu lah kita fikir-fikir umur kita 30-an tu rasanya macam baru nak, orang kata baru nak stabil lah kehidupan kita, baru nak ada anak-anak, baru nak hidupnya pun baru nak stabil, orang kata kan, umur 30-an, awal 30-an. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit umur sekitar itu. Dan kalau kita tengok pula kisah Rasulullah SAW, puteri-puteri baginda kebanyakannya umurnya bila wafat tu sekitar 30-an je. Kita 30-an baru nak hidup kan, baru nak hidup baru 30-an. Tapi macam contohnya seperti dikatakan Fatimah Az-Zahra sendiri, walaupun kisahnya banyak disebut, diceritakan dalam sirah, sebenarnya umur Fatimah Az-Zahra ketika meninggal hanya sekitar 36 tahun saja. 36 tahun saja. 36 tahun ni anak, kalau kita ni mesti menilai anak baby lagi, anak kecil lagi. Tapi Fatimah Az-Zahra dikatakan oleh ulama tafsir disebut, atau ulama sejarah, sekitar umur 35-36 diangkat oleh Allah SWT. Sebab memang anak-anak Nabi memang umur yang tak banyak.
Perempuan kira 30-an hidup lagi lah, sempat ada zuriat, sempat kan. Anak lelaki langsung kan, dia terus ada cerita umur 2 tahun dah wafat lelaki kan. Itu kisah. Jadi itulah kata maknanya di sini dikatakan bahawa dalam syurga itu adanya orang kata yang selalu kita dengar lah kisah syurga ni, bidadari-bidadari syurga yang akan melayan segala orang-orang muttaqin ini yang beriman. Ialah bila sebut bidadari kan, habis kami yang perempuan ni apa ustaz? Yang bidadari ni biasa untuk lelaki lah. Bidadara lah kot, saya pun tak tahu nak kata. Tapi maknanya adalah di situ. Kita mungkin kita nak bayangkan benda ni memang susah sebab benda ni ialah kita pun tak tahu bagaimana keadaannya. Cuma diceritakan dalam tafsir, saya pun cerita berdasarkan apa yang tertulis di tafsir dan saya tidak boleh mengulas lebih daripada apa yang ada. Ya, kita tak boleh nak imagine macam mana adakah dia seperti Ratu Cantik, Ratu Dunia, Miss World ke, Miss Universe ke, kita tak boleh nak bayang macam tu. Ya, itu sudah tentulah benda-benda yang tak sepatutnya ada depan mata kita lah. Gambaran itu. Tapi bagaimana gambaran ni wallahualam. Sebab bila disebut dalam tafsir pun dikatakan bahawa walaupun kita dapat membayangkan bagaimana bidadari syurga itu, tetapi sebenarnya hakikat kenikmatan itu hanyalah kita boleh beriman dengannya sahaja. Tapi kita tidak tahu apakah keadaan yang sebenar yang akan dialami dan dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu disebut dalam tafsir. Jadi saya habis kat situ sajalah. Ya. Baik, yang ke-34 wa ka'san dihaqa. Boleh slowkan aircon tak? Tak tahan. Ustaz ni tak tahan aircon. Okey, minta maaf. Wa ka'san dihaqa. Ka'san ni kalau dalam bahasa Arab, tutup lagi baik. Ka'san dalam bahasa Arab maknanya piala. Kalau orang masuk pertandingan contoh piala dunia, kalau dalam bahasa Arab World Cup main bola, dalam bahasa Arab dipanggil Ka'sul Alam. Ka'sul Alam. Ka'su maknanya cup. Tapi disebut dalam Al-Quran tak kata dia piala pula kan. Boleh tak tuan-tuan perempuan bayangkan bagaimanakah gelas yang dimaksudkan ataupun Ka'sun yang dimaksudkan ni macam mana? Kalau gelas yang saya minum air ini bukan dipanggil Ka'sun. Kerana gelas ini besarnya atas sampai bawah sama saiz. Sama, silinder. Kalau ini dalam bahasa Arab tidak dipanggil Ka'sun. Ini dalam bahasa Arab panggil apa? Apa dia? Kapsa. Okey, kapsa dah lain. Kapsa kena belanja ustaz tu besar. Apa dia tuan-tuan? Kub dipanggil. Kub. Kubun, kaf wa ba. Kita orang putih kata kap lah. Kan? Dia kalau Ka'sun tu yang kalau kita kalau kita pergi mana nak cakap gelas arak lah senang. Gelas arak tu kan. Nampak kan dia macam dia ada dia punya tiang tu, batang dia tu kan. Kiro ataupun kita minum koktail ke apa kan. Ataupun kita pergi mungkin ada VVIP punya jamuan ke, dia bagi macam-macam. Gelas kecil pun ada, gelas apa tu yang batang kurus tu pun ada kan. Jadi yang jenis gitulah tu yang orang pegang macam tu bila minum tu, itu dipanggil Ka'sun. Macam piala lah bentuknya, tapi piala besar. Ini cawan yang berbentuk yang biasanya orang minum arak tu lah kan? Ataupun yang minum jus-jus dan sebagainya. Itu dipanggil Ka'sun. Sebab bahasa Arab memang sangat detail. Dia tak pukul rata kalau gelas macam ni pun panggil Ka'sun tak. Gelas ini dipanggil kubun. Kalau cawan kita minum teh, kita tak boleh panggil dia Ka'sun ataupun kubun. Kalau cawan yang kecil, yang kita minum teh, cawan kita yang pendek tu kan, itu kita panggil apa dalam bahasa Arab? Itu dipanggil finjan. Orang Melayu kata pinggan. Pinggan kita dah lain tuan-tuan. Pinggan tu makan nasi. Saya rasa orang Melayu ambil pada pinggan tu lah. Arab kata finjan. Finjan tu cawan minum teh. Daripada finjan jadi pinggan, terus jadi makan nasi. Tak tahu pelik tu. Tapi tak apalah, itu bahasa memang itulah. Bila kita pinjam daripada bahasa Arab, mungkin bahasa Melayu orang faham lain. Itu memang gitu. Bahasa Arab memang gitu. Memang unik kalau kita belajar bahasa ni, memang unik. Memang unik. Tapi disebut di sini dikatakan wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa maknanya gelas yang macam orang minum arak tu. Memang gelas di akhirat pun memang diisi dengan arak sebenarnya. Tapi arak yang tidak memabukkan.
Nak minum air apa, minumlah. Tapi araknya tidak memabukkan. Ya, tidak. Itu pasal kita di dunia ini, tuan-tuan. Orang yang bertakwa, dia akan menjauhkan dirinya daripada minuman-minuman yang haram. Ya, adalah kawan-kawan saya masa di USIM tu, yang apa sekarang, masa dia belajar di luar negara dululah. Dia cerita kadang-kadang orang bukan Islam ni tak payah cerita, tapi memanglah dia minum. Masalahnya orang-orang Islam yang berfikiran agak liberal ni, dia main bedal aja, dia kata tak apa, selagi tak mabuk bedal lagi. Macam itu pula. Dia cerita lah, ada seorang doktor cerita saya. Dia kata, Zahid Ustaz memang gitulah. Dia kata kadang ada orang ni, tak apa, selagi tak mabuk boleh minum, dah mabuk berhenti. Sekek betul kan. Berbahasa kasar kita kan. Tumbuk pun tahu kan. Ada gitu lah. Kan? Kata kalau sikit-sikit tak apa, tak mabuk tak apa. Fahaman je. Itu yang risau kan. Bukan nak takut tuan-tuan jangan hantar nak luar negara, tak. Nak hantar negara barat apa, hantarlah, tak kisahlah. Jangan budak-budak minat pergi UK nak belajar, ke Australia nak belajar mana. Tapi nak kena mantapkan dia punya pegangan akidah. Anak saya pun yang sebelum pun gitu, nak belajar ke Australia, kata dia. Bagus belajar Australia, tapi kena jaga betul-betul. Kita kena terapkan solat dia, pakaian dia, menutup aurat dengan sempurna, bagaimana nak ajar dia supaya dia pergi mana-mana pun, atau kalau pergi western country ataupun negara-negara barat pun, insyaAllah dia masih boleh menjagakan batasan dia kan. Itulah bimbang, itulah mungkin itu zaman-zaman dulu lah. Tapi saya tengok sekarang alhamdulillah tak masalah pun. Kalau anak-anak kita ini memang orang kata insyaAllah dia boleh jaga kan, apa ni orang kata akhlak dia boleh jaga solat dia, insyaAllah tak ada masalah. Ini untuk belajar di negara barat. Baik, jadi itu yang disebut arak tadi. Maknanya gelas kecil yang berisi dengan arak yang sentiasa penuh. Itu disebut ka'san dihar. Kemudian disebut lagi dalam ayat yang seterusnya, iaitu la yasma'una fiha laghwa wala kidhab. La yasma'una fiha laghwa wala kidhab. Dan mereka tidak mendengar di dalam syurga itu laghwa. Apa benda laghwa? Laghwa. Benda laghwa kan. Benda sia-sia cakap merapu, meraban, epek-epek. Tak sempat nak fikir, nak membawa pun tak sempat dalam syurga. Sebab duk nikmati benda dalam syurga tu, tak sempat nak fikir benda-benda sia-sia. Benda laghwa dia panggil. Wala kidhaba, tak sempat nak cakap bohong pun. Tak sempat nak fikir, tak sempat nak fikir autau. Benda nak autau orang ni. Benda nak kelentong orang ni, tak ada. Dalam syurga tak ada. Tak sempat nak fikir negatif, tak sempat. Benda-benda negatif tak ada dalam kepala. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisab. Ini Allah kata apa? Inilah balasan, jaza'. Jaza' ini balasan. Mir rabbika, dari Tuhan kamu, ata'an, pemberian dan anugerah. Bila ata' ni maknanya anugerah. Inna a'tainakal kautsar. Kalau ingat dulu saya ada surah Kautsar tu. Ata' tu beri, pemberian, anugerah oleh Allah SWT yang tidak tertanding, tidak ternilai tandingannya ataupun tidak ternilai hebatnya. Ata'an hisaba, maknanya setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Disebabkan ketakwaan mereka, disebabkan mereka melakukan apa yang Allah suruh, yang sunat pun mereka buat, yang wajib kan memang kena buat, yang sunat pun berlipat kali ganda mereka lakukan. Bukan hanya bermusim pada bulan Ramadan sahaja, kita kaitkan juga dengan Ramadan kita ini, supaya lagi 2 minggu kita nak Ramadan ini, kita cuba praktis benda-benda sunat yang mungkin selama ni kita terabai. Solat tahajudnya contohnya 5.50 subuh, bangun awal sikit 5.30, 5 mungkin kita dah bangun dah, nak siapkan anak-anak sekolah dan sebagainya. Kita tahajud, kita biasakan. Salat duha, kita biasakan. Boleh puasa sunat, tak ada masalah. Nak puasa sunat boleh lagi. Kalau kita dah biasa puasa sunat, boleh buat puasa sunat, tak ada masalah. Kita biasakan. Kurangkan makan benda-benda banyak-banyak. Itu pun bagus juga untuk kita supaya dapat ibadat pada tarawih kita. Kan? Jadi bila kita praktis, orang Melayu kata Allah bisa tegar biasa. Bila dah biasa tu masuk Ramadan tu kita rasa alhamdulillah, tak ada masalah, kita dah biasa. Tak adalah stres masuk Ramadan, Allah nak tahajud lagi, nak masak nasi, nak goreng telur, macam-macam lepas serabut tu. Jadi kalau kita dah pandai, kita dah rutin, kita praktis dalam masa patutnya praktis ni 11 bulan praktisnya. Tak tunggu Ramadan kan, tapi tak apalah, 2 minggu pun boleh lagi, boleh praktis lagi. Apa benda yang sudah nak banyak dengan sedekah, Ramadan lagi banyak sedekah. Time biasa ni pun sedekah, jangan lupa.
buat sedekah kan. Kalau kita boleh buat di surau kita, kalau boleh lah, kalau mampu lah, kita nak buat food bank contohnya. Ada certain surau buat food bank bagi orang-orang susah ya, gula, beras dan sebagainya, tepung sebagainya. Itu pun bagus juga. Kami di USIM pun buat gitu juga. Saya pun selalu juga inisiatkan benda ni. Letak satu bako, letak makanan kat atas tu. Tak sampai 5 minit habis tuan-tuan. Saya letak roti 20 biji kat tu. Kejap lagi saya datang lah, bukan 5 minit lah, tipu sangat. Setengah jam, 1 jam dah susut. Tak ada. Nampak tak anak-anak kita sebenarnya kat universiti pun ramai yang susah. Kadang-kadang bukan susah sangat, tapi nak berjimat duit kan. Letaklah nasi lemak, letaklah apa, tinggal bakul je lepas tu. Memang itulah yang kita cubalah terapkan pada pensyarah-pensyarah, supaya kita jangan hanya fikir takut duit kita susut, tak. Saya cakap dengan dia orang, saya buat benda ni bukan sebab saya timbalan dekan. Saya di USIM memang saya timbalan dekan. Saya buat ni sebab sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang abang kepada budak-budak, bukan sebagai seorang timbalan dekan. Saya kata, kalau nak buat letak, saya pun tak ada paksa siapa-siapa saya. Alhamdulillah, memang sambutan baiklah dalam syarah berikan sumbang. Bukan je banyak sangat, RM5 Allah tak lupa pun duit gaji kita tu. RM5 letak situ, RM5, 5 bungkus nasi lemak dapat. Kalau seorang lecturer, kalau dah 10 orang lecturer, itu lecturer dah saya yang lecturer lah. Kalau tempat tuan-tuan pun boleh buat macam tu. Masya-Allah, itu kalau kita buat hari biasa pun kita boleh buat macam itu. Apatah lagi bulan Ramadan. Nak buat apa orang kata iftar di surau tiap-tiap hari pun rasanya, kalau tak buat jadual pun tak ada masalah. Lebih susah juga tak buat jadual, Ustaz. Tiba-tiba tunggu-tunggu tak ada, Ustaz. Payah juga. Kalau semua kata tak apa, mungkin ada orang lain letak kot, ada orang lain letak kot. Tapi tak letak jadual susah juga kan. Jadi kalau nak buat, eloklah dijadualkan supaya nampak apa yang menyumbang kan. Bukan nampak tu untuk tujuan riak, tidak. Kadang orang tulis takutlah Ustaz tulis riak, tulis hamba Allah. Lepas tu puas cari hamba Allah ni nombor telefon pun tak letak. Mana satu hamba Allah ni buat announcement kan. Siapa hamba Allah yang tulis ni, tolong bagi makanan hari ni. Susah juga kalau tak letak nama. Bukan letak nama, bukan niat riak, tak. Niat kita supaya orang senang nak contact kita. Dan sebenarnya itu pun motivasi sebenarnya. Tengok orang ni boleh buat kerja biasa-biasa je, tapi Masya Allah tiap-tiap minggu buat sumbang. Aku yang kerja baru takkan tak boleh sumbang. Nampak tak? Nampak tak dia punya motivation kata, motivasi nak buat baik. Bukan sebab riak, bukan sebab nak menunjuk. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu pun boleh suri rumah lah, gaji paling besar. Pahalanya besar, jutawan akhirat. Jadi boleh buat kan. Baik, azan cepat pula ni Insya Allah kita ambilkan sikit lagi. Boleh? Boleh sikit lagi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah SWT bagi tahu Tuhan langit dan Tuhan bumi. Inilah Tuhan yang perlu kamu sembah, dan Tuhan inilah yang memberi kamu nikmat segala-galanya dalam syurga. Wa ma bainahuma, dan di antara kedua-duanya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, memberi rezeki yang begitu banyak kepada kita. La yamlikuna minhu khitaba. Pada hari akhirat nanti tak ada siapa pun yang akan memiliki percakapan. Maknanya tu pasal kita biasa dengar kan, bila di syurga, bila kita di akhirat besok, mulut dah tak boleh bercakap. Tak boleh cakap ni mulut ni. Sebab disebut dalam Quran, la yamlikuna minhu khitab. Khitab ni makna khutbah tak boleh cakap, tak ada speech. Tak boleh, speechless, tak boleh cakap. Kecuali apa? Kat sini dia sebut yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu roh di sini macam Ustaz cerita tanazzalul malaikatu war ruh kan, bukan roh ni mana roh arwah yang dah meninggal kan. Roh ni malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain akan berdiri bersaf-saf, saffa. La yatakallamun, malaikat pun tak cakap. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang mendapat keizinan daripada Allah sahaja. Wa qala sawaba, dan dia mengatakan sawab. Sawab mana apa? Betul, benar. Benarlah apa yang Allah turun itu, benarlah apa yang kau sampaikan wahai Allah. Itu je, malaikat tak cakap apa dah. Allah kata apa itu benar, azab itu benar, apa saja yang berlaku depan mata benar, nikmat itu benar. Ya. Dzalikal yaumul haq, dua ayat terakhir ya. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar-benar akan berlaku. Benar akan berlaku. Dia bukan satu hayalan, bukan suatu fantasi, bukan satu benda yang kita hanya berkhayal dalam mimpi saja, tapi benar-benar akan berlaku. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Sesiapa yang menginginkan,
Sesiapa yang mengkehendaki nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, ittakhadha ila rabbih ma'aba, hendaklah dia kembali kepada Tuhan, mengikut segala apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna anzarnakum 'adzaban qariba, sesungguhnya kami memberi peringatan kepada kamu. Inzar dalam bahasa Arab reminder, anzarna, adzaban qariba, azab yang dah sangat dekat. Terutama dekat dengan siapa? Dengan orang-orang musyrikin yang tidak beriman, yang mengasari Nabi, yang menghina Nabi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu manusia akan diperlihatkan apa yang telah diusahakan oleh tangannya. Yadah di tangan. Apa yang telah diusahakan di dunia, kalau baik balasannya baik, kalau buruk na'udzubillah balasannya yang buruk, ya. Dan akhir sekali disebut wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inilah penyesalan yang orang kata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna, iaitu penyesalan orang-orang kafir. Wa yaqulul kafir, orang berkafir berkata pada hari akhirat, sudah nampak neraka depan mata mereka, mereka kata apa? Ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Turaba tu tanah tu. Maknanya bila dah nampak neraka depan mata, kalau jadi tanah kan bagus macam ni. Boleh tak nak patah balik? Boleh tak nak stand balik belakang? Sebab itu Allah SWT guna perkataan laita. Laita ini kalau dalam istilah tata bahasa Arab, dia adalah seperti angan-angan majnun. Benda tu impossible, mustahil berlaku. Kalau benda yang positif, yang insya-Allah kalau kita buat dia akan berlaku, dipanggil la'alla. Sebab itu bila kita puasa disebut ayatnya la'allakum tattaqun. La'alla maknanya mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa, dan insya-Allah kita menjadi orang takwa. Tapi kalau Allah sebut laita, itu maknanya negatif. Contoh kalau saya kata selain daripada nilai, yang disebut ni laitani kuntu turaba kan. Kalau Ustaz kata laitani kuntu malika, kalau Ustaz kata gitu, mudah-mudahan aku Dr. Azlan nak jadi seorang raja. Raja gopal boleh lah. Nak jadi raja, nak jadi agung mana boleh. Betul tak? Kalau kita tak keturunan raja, macam tu lah. Maksudnya impossible, tak boleh jadi. Laita tak boleh jadi, dia memang impossible. Angan macam ni je, tak jadi. Nampak cantik kan? Ayat Quran ni Masya Allah. Sebenarnya kalau kita belajar sangat detail, tapi masa pun agak terbatas. Jadi kita belajar macam itu pun kita dah nampak dah keindahan dia, ya? Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian, kalau boleh insyaAllah bulan puasa ini kita, selain daripada kita tadarus, tadarus ni kan Ustaz dah bagi tahu daripada dulu lagi konsep tadarus ni. Kita baca, kita betulkan apa yang tak betul, kita belajar tajwid, dan kita cuba faham maksudnya juga. Jangan kejar nak khatam je. Nak dapat bunga telur 27 Ramadan tu, khatam Quran kan. Jangan kejar waktu je. Boleh buat benda tu, tak salah, tapi kita belajar baca jangan sebab nak cepat habis. Kita baca sebab nak mempelajari Al-Quran, nak tengok maksudnya, kongsi dengan keluarga kita, anak-anak kita. Sebelum berbuka kita cuba kongsikan satu ayat Quran contohnya. Masya Allah cantik sekali kalau kita boleh buat. Memang jagal, kita tak biasa buat tu. Biasanya kita buat adalah menghidangkan makanan 7 jenis lauk, 8 jenis lauk depan meja. Itu biasa. Tapi kita nak menghidangkan hidangan rohani tu macam mana? Kalau kita boleh azamkan tahun ini, InsyaAllah. Satu mungkin KPI kita lah tu, target kita. Kalau boleh kita baca satu ayat Quran sebelum buka puasa tu. Kalau kita buka puasa di rumah tu, kita baca doa. Sebab doa orang yang berpuasa, doa yang mustajab. Mustajab. Ya, mustajab. Doa lah apa-apa nak baca. Doa yang baik-baik, ya. Sama ada bahasa Melayu, bahasa Arab, semua boleh, tak ada masalah. Ya. Jadi alhamdulillah, insya-Allah itu sajalah yang saya dapat sampaikan pada malam ini, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah SWT. Minta maaf terkasar bahasa, tergurau lebih, ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah.